Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni malam Selasa. Jadi malam Selasa lah. Sebenarnya ni malam Isnin. Tapi Isnin malam Selasa. Tapi video ni Abang akan posting pada hari Selasa lah nanti. Jadi hari ni adalah segmen untuk Abang cerita hantu. Cerita kali ni memang super duper special sangat. Disampaikan oleh seorang makcik. Namanya Puan Norilah. Kita panggil Puan Ila je lah. Kita panggil Makcik Ila lah kan. Makcik Ila, pengalaman dia bersama anak sulungnya dan juga pengalaman dia waktu dia mengandungkan anak dia yang kelima dan macam mana dia handle dengan seorang jiran yang memang membela hantu raya. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Cuma sebelum tu Abang nak jelaskan. Ada yang tanya, bang, kenapa baju Abang semua ketat, sandat, mandat? Dulu masa Abang mula-mula buat gym, Abang selalu pakai baju ketat-ketat. Dah buat gym kan, dah buat badan. Sedap lah nak nunjuk-nunjuk sikit. Masa tu umur baru awal 30-an macam tu. Jadi bila meningkat dewasa, meningkat tua, jadi Abang dah tak pakai lah baju-baju tu. Jadi baju tu terbiarlah nak bagi ke orang. Sebab baju second hand tak sedap lah kita nak bagi ke orang kan. Dan bila Abang buat YouTube, Abang dapat idea, apa kata Abang pakai balik baju-baju lama kan. Jadi itulah puncanya baju Abang semua dah sendat-mendat kan. Jadi semata-mata untuk YouTube. Kalau tak dibuat untuk YouTube, Abang tak tahu nak pakai bila. Kalau kat luar, Abang selalu pakai t-shirt polos longgar-longgar macam tu aja. Dah tua-tua macam siapa nak tunjuk kat siapa kan. Okey, jom kita teruskan dengan cerita daripada Puan Norilah. Dan cerita ni memang Abang suka dan sangat bermakna. Okey, kita teruskan. Abang bagi kepada dua part Cerita ni berlaku pada tahun 1988. Waktu tu Puan Norilah, Makcik Ila. Waktu tu Makcik Ila ni baru berpindah daripada Melaka ke Segamat Johor, dekat satu taman namanya Jalan Nuri, Nuri, dekat kawasan Segamat. Kalau siapa-siapa orang Segamat kat sini, bolehlah komen-komen Jadi makcik ni pindahlah daripada Melaka ke Jalan Nuri bersama suami dan 4 orang anaknya. Waktu tu dia tengah mengandung anaknya yang kelima. Meriah kan? Orang dulu memang ramai anak. Jadi dia pindahlah. Punca dia pindah sebab suami dia dapat kerja dekat kawasan Segamat pada masa yang sama. Mengikut cerita Makcik Ila, dia masa tu tengah nak join satu pergerakan Islamiah, namanya pergerakan Al-Arkam. Kalau korang tahu kan, pergerakan Al-Arkam. Dan waktu tu Makcik Ila ni belajar lah nak pakai tudung, nak pakai niqab. Jadi dia pindahlah dekat kawasan yang dekat dengan Persatuan Al-Arkam. Macam itulah ceritanya asalnya. Bila waktu dia pindah tu tak ada apa-apa masalah dekat lorong tu. Tapi lepas barang diturunkan daripada lori, semuanya dah settle, datanglah sepasang suami isteri, lebih kurang umur 70-an lah dia kata ceritanya. 70-an. Jadi berborak-boraklah Makcik Ila, suami dan juga sepasang suami isteri tu datang bertanya-tanya. Memang adat orang Melayu lah kan. Datang bertanya kenapa pindah dari mana. Tiba-tiba pakcik tu matanya bersinar-sinar tau. Mengikut kata Makcik Ila ni, matanya bersinar-sinar tengok perut Makcik Ila yang besar. Kurang ajar kan? Lepas tu dia tanya, ui, ini dah masak ranum dan nak boleh bersalin ni, sedap ni. Dia boleh cakap macam tu. Kurang ajar tak? Kurang ajar kan? Masa tu Makcik Ila macam pelik tau. Suami dia pandang dia pandang suami ni. Apa hal orang tua ni pula? Mengikut kata Makcik Ila, lepas daripada perbualan tu, suami dia rasa macam nak bagi penumbuk je ke orang tua ni. Apa cakap masak ranum pula? Okeylah. Jadi, pakcik dengan makcik yang datang tu, diorang pun tak sempat nak tanya nama, tapi pakcik dengan makcik tu bagilah satu bekas yang penuh dengan kuih-kuih lah. Dia kata tanda perkenalan katanya. Tanda perkenalan. Tapi yang peliknya kata Makcik Ila, suami dia memang banyak cakap. Tapi yang si isteri diam tunduk aja. Tak cakap apa-apa. Lepas tu kurus sangat dia punya bini.
bini pakcik tu lah. Yang pakcik tu berisik lah, segak lah pakciknya. Walaupun dah umur 70-an, nampak macam umur 40-an. Jadi makcik Ila dengan suami dia pun tak ada apa-apa lah kot ni. Setakat jiran-jiran dia pun masuk rumah. Okeylah, berkemas-kemas semua. Malam tu tak ada jadi apa-apa ikut kata makcik Ila. Okey je semua. Cuma malam tu makcik Ila mimpi ada seekor beruk. Ada kata macam benda berbulu-bulu besar duduk keliling rumah tu. Memudar-mandir dekat kawasan rumah tu. Tapi bila makcik Ila tersedar daripada mimpi, barulah dia tahu benda tu hanya mimpi. Nak jadi cerita, malam kedua pun mimpi yang sama. Malam ketiga pun mimpi yang sama. Mimpi beruk besar duduk kat tepi tingkap dah. Bila dah malam ketiga mimpi yang sama, malam keempat pun mimpi yang sama, makcik Ila macam rasa tak sedap hati. Ni apa benda sebenarnya ni? Okey. Jadi makcik Ila pun dah kenal lah jiran kiri dengan kanan. Dia tanyalah dengan jiran kanan dia. Dia tanya waktu tu jiran kanan dia seorang nenek lah, berumur 70 lebih macam tu. Dia tanya, makcik, Ila nak tanya, rumah ni ada apa-apa sejarah ke? Ada apa benda yang tak kena ke? Lepas tu makcik tu cakap, kenapa kau tanya macam tu? Kata. Lepas tu makcik Ila ceritalah, malam tadi, lepas tu 3 malam sebelumnya, sejak saya pindah sini lah, senang cerita, saya selalu mimpi beruk besar datang duduk dekat tingkap bilik saya. Dia cuba nak masuk tapi tak boleh. Lepas tu makcik tu terus urut dada. Lepas tu suruh istighfar, astaghfirullahalazim. Lepas tu makcik Ila dah rasa macam tak sedap lah, mesti ada benda yang tak kena. Lepas tu makcik Ila tanyalah, makcik janganlah sorok-sorok dekat saya tengah mengandung. Jadi kalau boleh saya tak naklah keselamatan suami dengan anak-anak dan juga anak kandungan saya ni terjejas. Lepas tu makcik tu cakap, macam ni lah Ila, makcik nak ceritakan. Tapi kalau kau tak percaya, kau tanya dengan jiran-jiran yang lain. Okey? Sebenarnya, dekat lorong kita ni, ada seorang lelaki tua, dia bela hantu raya. Lepas tu, hantu raya? Hantu raya tu bukan saka ke cik? Makcik tak tahulah hantu raya tu macam mana. Tapi dah 2-3 kali, budak-budak yang mengandung bersalin dekat taman ni meninggal. Meninggal semuanya sebab yang sama, iaitu darah kering. Diorang semua bersalin dekat hospital. Bila balik daripada hospital, ialah untuk berpantang kat rumah, tiba-tiba kering darah meninggal. Lepas tu, dengar cerita, sebelum diorang ni semua meninggal, diorang nampak ada beruk datang. Dan juga ada seorang lelaki datang. Dan selalu lelaki tu datang dekat rumah diorang sebelum waktu diorang masih mengandung. Lepas tu makcik Ila pelik. Macam ni makcik, lelaki tu macam mana rupanya? Lepas tu makcik tu describe lah, lelaki tu begini, rambutnya begini, perutnya begini, telinganya capang-capang sikit, matanya macam kecil-kecil sikit. Lepas tu bininya kurus. Makcik tu cakap macam tu. Terkejut makcik Ila. Sebab dia tahulah orang yang dimaksudkan oleh makcik tu adalah orang yang datang pada hari pertama dia dan keluarga dia pindah kat rumah tu. Lepas tu makcik Ila cakap, makcik, orang tu yang begini-begini tinggal kat situ lah. Itulah orangnya. Makcik cakap, cara orang segamat lah kan. Itulah orangnya. Macam mana kau tahu Ila? Tak adalah, dia kata. Waktu Ila pindah sini, mula-mula 3-4 hari yang lepas, dia ada datang, dia ada bagi makanan. Terus makcik tu cakap, kau makan tak benda tu? Tak makan, sebab saya nampak macam pelik je. Lepas tu makanan tu macam dia bagi kuih, tapi kuih dia macam dia busuk-busuk sikit. Alhamdulillah, sebaik kau tak makan ni lah. Itulah orangnya. Yang kita orang syak, dia ada membela. Sebabnya ada, kau nampak tak? Okey, rumahnya yang itu kan, dia tunjuklah rumah dia. Rumahnya yang itu kan, kau nampak loteng kat atas tu? Nampak makcik? Loteng tu selalu keluarkan bunyi-bunyi dia baca mentera tau. Lepas tu, orang selalu nampak beruk besar dekat rumah dia. Memang takut makcik Ila waktu tu. Dah lah dia mengandung. Takut pula. Cuak lah ni bukan? Okey. Lepas tu berborak-borak lah dia orang. Macam mana ni, macam mana? Lepas tu makcik tu cakap, jangan risau. Kau solat, kau mengaji dekat rumah ni, insya-Allah tak ada apa yang masuk.
Kalau boleh ada ustaz-ustaz, nanti kalau makcik kenal ada siapa-siapa, pagarkan rumah ni untuk elakkan daripada ada gangguan-gangguan daripada benda tu. Lepas tu Makcik Ila pun masuklah rumah, dah sudah borak tu kan dengan makcik tu. Makcik Ila masuk rumah, lepas tu bila suami dia balik, dia cerita kat suami dia. Suami dia cakap apa? Sebenarnya abang pun dah agak juga, lelaki tu macam ada yang tak kena. Mana mungkin orang normal akan cakap, sedap perut awak. Itu namanya orang gila je yang cakap macam tu. Dan lepas tu pula makcik jiran beritahu dia ada bela saka. Memang betul lah, memang orang tu bukan orang baik-baik. Okey, lepas tu Makcik Ila ni pun ketakutan lah kan. Ketakutan, ketakutan. Lepas tu malam tu dia dengan suami dia buatlah sembahyang hajat untuk elakkan daripada malapetaka ni lah kan. Okey, nak dijadikan cerita, malam tu lepas dia buat sembahyang hajat, anak lelaki dia yang sulung nampak ada seorang lelaki tua dekat depan rumah, dekat ruang pagar depan, tapi tak boleh masuk. Puncanya anak dia nampak tu, bila dia dengar bunyi gendang pintu gedong kuat. Waktu tu lebih kurang pukul 11 malam, 12 malam lah. Yang anak lelaki dia ni jenis mudah tersadar. Bergoyang sikit cawan pun dia tersedar. Jadi dia pun gedegang macam tu. Dia pun pergilah depan, dia pun buka lah cermin tingkap kan. Selaklah cermin tingkap. Lepas tu dia nampak ada seorang lelaki, rambutnya macam jiran tu lah. Ada seorang lelaki tua duduk depan pagar. Dia siap cakap, "Nak, buka nak, pakcik nak masuk. Nak, buka nak, pakcik nak masuk." Dia kata macam tu. Lepas tu si anak lelaki ni pun, waktu tu anak lelaki tu dah umur sekolah rendah lah. Anak lelaki ni pun pergilah jumpa, ketuk bilik mak dia. Mak, dia cakap lah, "Ya mak, ni ada orang kat depan tu." Lepas tu yang si suami isteri ni keluar dekat depan. Sekali tengok langsir, buka pintu, tak ada siapa pun. Lepas tu Makcik Ila tanya dengan anak dia, abang nampak apa?" Dia, "Abang nampak pakcik yang mula-mula datang kat rumah kita masa kita pindah tu. Dia macam kata dia nak masuk. Mengucap panjang Makcik Ila dengan suami dia. Malam tu juga suami Makcik Ila kejut semua anak-anak, tidur dia orang satu bilik, takut apa-apa berlaku. Okey, dah. Itu malam tu settle lah. Selang 2-3 malam, suami Makcik Ila pun dapatkan seorang imam untuk buat pagar rumah. Bila dah pagar sekeliling rumah, malam tu dia orang tidur. Korang nak tahu apa yang jadi? Malam tu, diorang satu rumah dikejutkan dengan suara seorang lelaki yang kuat menjerit, "Aku nak masuk, cabut pula BODOH macam tu. Aku nak masuk. Menggigil Makcik Ila, anak-anak dia. Yang anak lelaki ni pun dengar suara tu kuat. Lepas tu si suami pergi dekat depan, tengok tak ada orang, diazankan. Lepas dah diazankan, reda, tak ada apa-apa. Okey, 2-3 malam seterusnya, yang ini ekstrim sikit. 2-3 malam seterusnya, tiba-tiba Makcik Ila terbangun tengah malam. Okey, dia nampak pakcik tu dekat tepi bilik, tingkap terbuka, menyeringai, sengih macam tu. Tengok Makcik Ila punya perut. Abang nak yang seram. Korang bayangkan macam tu. Menjerit Makcik Ila masa tu. Kejutkan laki dia. Bila kejutkan laki dia, memang laki dia pun nampak. Lepas tu anak sulung dengan anak nombor 2 dia pun nampak juga pakcik tu menyeringai macam tu. Dekat tepi tingkap, matanya besar. Merah matanya, menyeringai. Lepas tu suami dia terus azan. Suami Makcik Ila azan, hilang benda tu. Tak boleh jadi. Ini dah macam kes berat ni. Okey. Lepas tu habislah. Malam tu diorang semua dah kalang kabut. Tidur pun buka lampu. Dah takutkan lah. Itu adalah bahagian pertama untuk cerita ni. Kenapa abang sediakan 2 bahagian? Sebab abang kering tekak nak minum air. Sekejap Okey, abang dah minum air. Kering tekak. Cerita komen lama. Dah berapa minit? 15 minit ni kan.
Kering tekak. Okey, kita sambung. Bahagian kedua. Macam cerita Hindustan kan ada part 1, part 2. Cerita Tamil, cerita Hindustan. Okey. Part yang kedua. Okey, ingat tak tadi yang abang cerita Makcik Ila tu dah cuak kan. Jadi esoknya suami Makcik Ila telefon mak bapak dia dekat kampung. Mak bapak suami Makcik Ila ni orang alim, imam dekat kampung tu. Dan memang terkenal buat perubatan-perubatan Islam. Orang-orang kena rasuk, orang kena sampuk, yang nak buang-buang saka memang banyak jumpa dengan atuk tu lah. Abang panggil dia sebagai atuk lah, senang. Jangan jumpa dengan atuk tu. Tapi atuk tu ekstrim sikit lah. Dia paling pantang kalau dia nak berubat dengan orang nak berubat dengan dia, orang tu tak solat. Dia memang pantang. Dia kata macam mana kalau nak berubat sendiri-sendiri tak solat. Macam tu lah. Ekstrim sikit lah kan. Orang tua zaman dulu kan ni memang ekstrim sikit lah. Okey. Jadi dia ceritalah, pakcik dia ceritalah keadaan tu dekat bapak dia. Iaitu bapak mentua Makcik Ila lah. Lepas tu bapak dia cakap, tak apa, malam karang abah buat solat hajat. Minta jauhkan. Lepas tu kalau boleh selepas abang buat solat hajat, kau bawa isteri kau balik duduk kat kampung, duduk dengan abah. Biar abah dengan emak yang bela. Ini bukan main-main cerita ni. Orang-orang ni memang main, orang kata main hantu raya lah kan. Okey, nak jadi cerita, selepas dah buat sembahyang hajat tu, pada suatu petang, tengah anak sulung dengan anak nombor 2 dia main dekat ruang depan rumah, garaj kereta masa tu. Lepas tu datanglah seorang orang tua. Dia kata, nak sini cu, cu sini cu, ni atuk nak bagi ni mainan. Yang ini lauk nenek masak, nanti suruh mak makan tau. Dia kata. Jadi si anak sulung dengan anak nombor 2 ni pun bawalah bekas. Bila bawa bekas tu yang penuh dengan makanan tu, bawa masuk rumah. Bila bawa masuk rumah, okey, dah masuk rumah. Lepas tu Makcik Ila masa tu baru lepas masak kan. Makcik Ila tanyalah, abang, Angah, ini lauk siapa yang bagi? Tu ada jiran yang kasih gitu. Okeylah. Jadi Makcik Ila pun tuanglah dekat dalam mangkuk lain. Kita panggil salin mangkuk lah kan. Bila tuang kat mangkuk lain, lepas tu suami Makcik Ila pun balik rumah. Dia balik rumah tu, diorang nak makan lah tengah hari sama-sama. Memang kebiasaan keluarga tu kalau nak makan, diorang akan baca doa makan dan juga disambung dengan ayat kursi. Yang ini pelik. Bila sambung dengan ayat kursi, tiba-tiba lauk yang ada atas meja yang orang tu bagi meletup, boom, macam tu, merancik. Dah duduk tergamam. Lepas tu Makcik Ila pegang anak sulung dia tadi, abang cakap betul-betul, siapa yang bagi lauk ni? Lepas tu abang tu macam yang budak kan sekolah, yang mula-mula datang rumah kita masa kita pindah. Suami dia terus kurang hajar ni. Ini nak kena cepuk orang tua ni. Tapi bila suami tu nak pergi, nak cepuk orang tua tu, Makcik Ila sempat tahan. Makcik Ila cakap apa, nanti apa-apa berlaku dekat baby ni lagi bahaya dengan saya. Ni dah mengandung kan. Lagi bahaya kalau jadi apa-apa. Jadi pakcik ni pun, suami Makcik Ila ni pun teruslah telefon dengan ayah dia. Bah ni macam ni, lauk meletup bah, gini. Lepas tu bapak dia cakap, itu dah bahaya tu. Petang ni juga kau bawa bini kau datang balik kampung. Dia dah main kasar dah ni. Dah tak boleh kita nak bertimbang rasa. Okey. Jadi bila dengar macam tu, muncullah si pakcik ni, suami Makcik Ila ni waktu tu, dia kerja fleksibel. Dia bolehlah hantar bini dia balik kampung sekejap kan. Jadi dia pun kemas-kemaslah baju waktu tu. Bila kemas-kemas baju waktu tu, nak keluar daripada rumah, pakcik tu dah tunggu kat depan. Masa tu dah nak maghrib tau. Diorang semua dah, anak-anak semua dah siap-siap semualah. Ada yang dah masuk dalam kereta. Yang sulung je yang tak masuk dalam kereta sebab dia besar sikit kan. Sulung yang nombor 2, tolong pindah-pindahkan barang. Yelah, nak pindah, nak duduk kat kampung lama sebab si emak ni nak habiskan bersalin kan. Nak sepas pantang baru balik. Jadi kemas-kemas, tiba-tiba nampak pakcik tu buat tercegat kat situ.
Bila dia tercekat kat situ, dah suami makcik Ila pun cakap lah, pakcik boleh tak ke tepi, kita orang nak balik kampung ni. Diam je pakcik tu. Pakcik boleh tak ke tepi, kita orang nak balik kampung, pakcik baliklah rumah pakcik. Diam je, pandang je. Makcik Ila macam panggil, tarik tangan lelaki dia, ada yang tak kena ni, betul ke ni orang hantu ke? Lepas tu suami cakap, pakcik, baik pakcik balik sebelum saya azan. Kalau azan, pakcik terbakar, macam tu. Tu dia gerak. Macam tu. Abang gelak tak seram lah. Kok lagi seram daripada hantu kan, dia gerak. Macam tu. Lepas tu pakcik tu buka pintu gate, melangkah masuk. Bila melangkah masuk, suami makcik Ila tak ambil masa, terus angkat penumbuk, nak tumbuk. Hilang pakcik tu. Tak boom macam tu je. Dah time tu juga makcik Ila sakit perut. Dia kata dekat bawah perut dia ni berasa macam nak bersalin. Memang dia dah sampai masa nak bersalin, tapi dia punya sakit perut dia mencangkam perut dia. Dia terus menangis kat situ. Dia terus tertunduk. Suami dia tak tahu nak buat apa. Lepas tu masuk dalam kereta. Dah masuk dalam kereta, anak-anak semua terus pergi klinik. Takut bersalin kan. Pergi klinik. Sampai kat klinik dia tak sakit. Hilang sakitnya. Lepas tu tapi buat check up lah. Check up tak ada apa-apa. Oh nak tak nak kenalah balik jugalah. Kena balik kampung. Kena jumpa dengan bapak ni. Ini lain macam ni. Diorang pun semua balik kampung. Dalam perjalanan balik kampung tu, diorang perjalanan daripada Segamat Jalan Nuri. Diorang punya kampung dekat kawasan-kawasan tu jugalah. Tak berapa nak jauh lah. Lebih kurang 30-40 km, 50 km tu. Bila lalu dekat kawasan, kalau tak silap abang, ceritanya kawasan orang Segamat minta tolong betul kan kalau salah, di antara Bandar Segamat ke Tekam, nama kawasan tu. Tekam lah lebih kurang. Nama kawasan tu Tekam. Di kawasan Tekam tu, waktu tu dah lebih daripada maghrib tau. Dah melepasi waktu maghrib, dah gelap. Dan diorang nampak ada orang melintas. Setiap kali diorang lalu ke kawasan kebun, diorang akan melintasi seorang lelaki. Mula-mula makcik Ila dengan suami dia tak perasan siapa lelaki tu. Tapi dah lama-lama baru diorang perasan. Rupanya pakcik yang dekat Melaka tu, dia punya hantu ikut aja. Dia ikut sampai nak balik kampung. Dah makcik Ila takut, suami dia pun cuak, takutlah kalau accident. Tapi dia bawa juga berhati-hati sampailah dekat kampung. Bila sampai kat kampung je, masuk je rumah kampung, dah adalah bapak mentua dah tunggulah. Bapak mentua terus azan. Bapak mentua dia cakap apa? Masa korang balik tadi ada benda ikut, beruk besar, berbulu-bulu. Abah terus azan. Azan 3 kali azan. Azan, lepas tu asyik baik azan tu orang jiran sebelah tak menegur. Belum masuk waktu subuh, sabar. Yelah azan selepas isyak kan. Mau cakap ni belum masuk waktu subuh Tapi orang faham lah kalau azan tu, kalau bomoh azan ataupun tukang perubatan paranormal yang azan, itu bukan azan masuk waktu, tu azan nak menghalau lah. Lepas tu bapak mentua dia cakap apa, tadi ada beruk ikut, tapi abah azan insya-Allah, alhamdulillah. Okey, dan akhirnya makcik Ila berjaya melahirkan anak dia yang nombor 5 dengan selamat, alhamdulillah. Cerita kali ni bukanlah seram, tapi ia adalah sebahagian daripada pengalaman manusia, kan? Okey. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Tentang tentang cerita yang disampaikan oleh makcik Ila kepada abang. Lepas tu abang nak reveal sebenarnya, korang request kan, ada yang request, bang cerita bang kisah keluarga abang. Inilah sebenarnya makcik Ila tu adalah mak abang sendiri. Kisah ni memang abang ingat sebenarnya hari tu abang adalah call mak abang. Lepas tu mak abang cakap, sampaikanlah cerita mak, cerita yang pasal mak masa mengandung tu buat pengajaran.
buat pengajaran kita semua kan, mak abang cakap. Jadi makcik Ila tu adalah mak abang, budak yang anak sulung dia tu adalah abang, dan abang ingat peristiwa tu, dan sampai sekarang abang ingat muka pakcik tu, rambut dia putih-putih. Duduk dekat kami semasa tu, duduk dekat Jalan Nuri, Segamat. Lepas tu pakcik tu, suami makcik Ilah adalah tidak lain tidak bukan adalah bapa abang sendiri. Dan orang tua yang mengazan selepas waktu isyak tu adalah arwah atuk abang. Arwah atuk abang ni dia perubatan Islam lah dulu. Itu adalah cerita tentang, ada yang request sebenarnya, bang cerita bang tentang kisah abang. Memang abang ada beberapa kisah. Sebab abang ni daripada kecil duduk dengan atuk juga, dan atuk abang ni kan orang yang banyak buat perubatan Islam, dan setiap kali pengalaman ni dia akan cerita dekat abang, sebab abang adalah cucu sulung dia. Tapi abang tak boleh nak mengubat orang lah. Jangan nak suruh abang pergi ruqyah orang pula, tergajang kau. Abang kena tergajang dengan tu kan kalau abang ruqyah orang, okay? Itu je. Jadi abang dah lunaskan beberapa persoalan yang orang kata, bang ceritakan kisah hidup abang kan. Okay. Jadi itu saja cerita daripada abang. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Harap-harap korang gembira kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu, kalau siapa-siapa yang duduk Jalan Nuri kan, Segamat, yang waktu tu dia dah besar lah kan, tolong komen kat bawah. Abang nak tahu pakcik tu hidup lagi. Mana tahu pakcik tu hidup kan 37, 89. Sekarang pakcik tu lebih kurang 100 tahun kot kalau hidup. 100 lebih kan, waktu 70 lebih, 100 lebih. Mana tahu korang ada pengalaman yang sama dengan cerita abang. Okey, boleh komen kat bawah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.